Tunggu jap. Ya, tunggu sekejap. Orang masuk. Belum. Dah start dah. Cuma tak ada orang masuk. Ada je. Ada. Oh, masuk seorang tu. Haji Ramlah. Tapi boleh lagi nggak tahu saya kita cakap. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika humul muhtadun. Jadi marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat lagi sama-sama kita meneruskan majlis ilmu kita, kuliah bulanan kita, pengajian kitab hadis Tajzib Atraful Hadis. Hadis kita di surau Al-Jannah ini, Bandar Bayu ini, kuliah kita sebulan sekali. Jadi kita dapat meneruskan untuk pada malam ini lah. Jadi sebelum kita pergi pada hadis untuk perbincangan pada malam ini, saya ingin menerangkan sebab apa penting kita belajar kitab hadis ni. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat Rasul." Yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim. Nabi berpesan kepada kita, ya, dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau kita tak mau tersesat jalan, kita kena pegang dua perkara. Yang pertama sekali ialah Al-Quran. Kena pegang sungguh-sungguh Al-Quran. Kena baca Al-Quran, kena tadabbur isi Al-Quran, kena amalkan isi Al-Quran. Selepas Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, iaitu hadis lah. Ini namakan sunnah Rasulullah, hadis.
kena baca hadis, kena hafal hadis, kena belajar hadis, kena tadabbur hadis, dan kena amalkan hadis. Sama juga baca Al-Quran. Ada setengah golongan kita digemparkanlah di negara kita dulu. Ada satu kumpulan tu, dia kata dia nak pegang Al-Quran saja. Dia tak nak berpegang dengan hadis. Al-Quran cukup, Al-Quran saja dia kata. Ini pahaman yang menyeleweng kan. Sedangkan hadis itu adalah penyerang kepada Al-Quran. Macam mana nak faham Al-Quran kalau tak baca hadis? Jadi dua-dua kena. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Kita ni dalam masyarakat Melayu lah, umat Islam di Malaysia ni, alhamdulillah, kesedaran nak baca Al-Quran, nak hafal Al-Quran tu dah makin banyak kan, makin banyak. Tapi hadis masih kurang lagi kan, kurang nak hafal hadis kan. Sedangkan menghafal hadis pun penting, penting. Al-Quran ialah yang pertama, yang kedua hadis kan. Okey, sebab apa lagi penting kita belajar hadis ni? Okey, kita kena ingat ya, apabila selepas kita meninggal dunia, siapa yang di akhirat ni lah, siapa yang dapat bantu kita? Tak lain tak bukan ialah Rasulullah SAW. Rasulullah yang boleh membantu kita kan. Rasulullah ni ada syafaat uzma dipanggil, syafaat yang paling besar kan. Kita ni kalau ikut amalan kita ni tak mampu nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tak mampu kan. Melainkan dengan bantuan Rasulullah SAW. Macam mana Rasulullah nak kenal kita? Kita kenalah banyak baca hadis, belajar hadis. Selain selawat lah, selawat pun selawat pun kena banyak. Kemudian kena belajar hadis, kena tadabbur hadis, kena amalkan hadis. Barulah Rasulullah kenal pada kita kan? Kalau kita tak nak baca hadis, tak nak belajar, tak nak amalkan hadis, macam mana Rasulullah nak kenal kita kan? Di situlah pentingnya kita belajar hadis dalam kehidupan kita kan. Kita banyaklah belajar benda lain kan, perkara-perkara keduniaan, macam-macam lah kan, perkara dunia ni kita belajar. Tapi kita jangan lupa kehidupan kita yang sebenar ialah kehidupan di akhirat. Jangan tinggalkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW kan. Jadi pada malam ni kita pergi kepada hadis kita, yang hadis yang pertama. Qala Allah Ta'ala, ni matan hadis lah. Qala Allah Ta'ala, man la yad'uni aghdab alaihi, rawahu Abu Hurairah. Pendek jadi pertama ni. Berfirman Allah Ta'ala, siapa yang tak mau berdoa atau memohon kepadaku, nescaya aku murkai akan dia. Hadis ni memberi maksud kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita berdoa, sentiasa berdoa kepada dia. Siapa yang tak berdoa, Allah murka kepada dia. Dapat pelik kan? Doa ni apa? Minta lah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta apa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan? Apa yang kita kehendaki, minta kepada dia. Allah itu maha kaya kan, maha pemberi kan, minta dia akan beri kan. Ud'uni astajib lakum. Ayat Quran kan, Allah kata, mintalah kepada aku akan perkenankan. Minta kepada aku akan perkenankan. Allah janji kepada kita kan. Kalau kita sama manusia kan, bila kita minta dengan seorang tu kan, sekali kita minta dia bagilah, 2 kali dia bagi, 3 kali dia bagi, 4 kali dia bagi pekong kan. Orang yang saya minta je kan, itu manusia. Dia marah kan, dia tak patut marah. Sebab apa manusia marah? Minta banyak kali. Sebabnya manusia ni miskin. Walaupun dia kaya macam mana, kalau orang minta banyak kali, mesti dia akan marah juga. Sebab dia miskin manusia ni. Allah maha kaya,
Dia Maha ada, segalanya ada. Maha kaya kan. Segalanya kepunyaan Allah kan. Jadi sebab tu Allah suruh kita minta dengan dia. Kalau tak minta, Allah murka. Pelik kan. Lain. Manusia bila minta macam dia marah. Allah dia suruh kita minta dengan dia kan. Bahkan berdoa itu menjadi ibadah. Dia beri pahala. Dahlah kita minta kepada Allah sesuatu, Allah kabulkan pada kita, itu satu benda yang baik untuk kita. Kemudian perbuatan berdoa itu dia beri pahala lagi. Tak nak ke macam tu? Berganda-ganda lagi benda yang Allah beri pada kita kan. Contohlah kan, kita minta kepada Allah, ya Allah, kita ni baru belajar kan, tak ada kerja. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah kepada aku kerja kan, untuk aku menyara anak isteri. Zaman Covid ni kan, kena buat kerja ni macam lah. Doa tengah malam dan nangis. Allah kabulkan doa kita kan, dapat kerja kita kan. Dapat kerja itu satu yang hak besar untuk kita. Yang perbuatan doa kita malam-malam tu diberi pahala lagi. Jadi berganda-ganda kebaikan yang dapat kita perolehi dengan berdoa kan. Kebanyakan manusia ni masa dia susah aja dia berdoa kan. Dah senang dia lupa lah. Masa susah tu berdoa, ya Allah kalau kau bagi aku ni, aku jadi macam ni, macam dia janji kan. Bila dapat tu kita ingat dah Allah SWT kan. Saya cerita pengalaman masa mula kahwin tu. Kita habis belajar tu kahwin, tak ada kerja masa tu kan. Tak ada kerja tetap lah, kerja biasa kan. Takut juga kan, takut nak bela anak orang kan, nak beri makan apa, risau. Jadi mesti berdoa lah kepada Allah kan, ya Allah itu aku murahkan rezeki. Itu pengalaman saya lah kan. Ya Allah murahkan aku rezeki ni, nak kata orang nak nafkah kepada isteri kan, keluarga. Risau tak ada kerja tu kan. Dan Alhamdulillah, saya ingat masa tu setahun je yang agak struggle lah kata orang kan, nak kerja, cari sana cari sini. Masa tahun kedua Allah murahkan rezeki, dapat kerja tetap, dapat buat saya kau macam-macam lah, boleh pakai rezeki Allah bagi kan kepada kita. Jadi kena ingat lah kepada Allah kan. Bila Allah dah bagi pada kita, kena ingat pada dia, kena syukur pada dia. Macam mana syukur? Kena banyak lagi ibadat kepada dia, kena ingat pada dia kan. Jangan kita lupa pada dia kan. Okey, itu hadis pertama tentang doa kan. Ada orang berdoa, tiap hari berdoa, tiap malam berdoa, tapi Allah tak kabulkan doa. Macam mana? Ini dalam bab kabulkan doa ni, Allah pasti kabulkan doa. Cuma masa je, masa. Ada orang tu Allah kabulkan terus kan. Ada orang tu Allah kabulkan lambat. Mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ada orang tu Allah kabulkan masa ni terlalu lama, 20 tahun, 10 tahun. Kadang-kadang tu bila dah, contohnya Allah kabulkan doa dia dah tua kan, dia baru teringat, aku pernah doa macam ni masa muda-muda tu kan. Dia teringat balik. Itulah Allah dah kabulkan dia. Bila Allah nak kabulkan tu, itu hak Allah. Kita jangan persoalkan, itu hak dia. Dia maha mengetahui ya, mana yang terbaik untuk kita kan. Jadi Allah rasa terbaik untuk kita. Kalau kabulkan tu, Allah kabulkan. Jadi ada orang tu Allah tak kabulkan dunia, Allah kabulkan di akhirat. Allah gantikan pahala di akhirat. Ada orang tu Allah gantikan pahala, tapi tetap Allah beri ganjaran kepada dia. Okay, hadis yang kita pergi hadis yang kedua. Qala li Jibrilu inna la nadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun, rawahul Bukhari. Berkata bagiku Jibril bahawasanya kami tidak masuk di rumah
mana yang ada padanya gambar atau anjing. Hadis riwayat Bukhari. Kalau yang sebelum ni kebanyakannya hadis kursi ya. Sebab kalau di awal hadis tu qala Allah tu maksudnya hadis kursi. Okey. Kalau yang ni pula bukan hadis kursi. Ini hadis daripada Nabi kan. Hadis kursi ni maksudnya firman Allah tapi melalui lidah Rasulullah SAW. Itu hadis kursi namanya kan. Kalau Al-Quran tu memang dari Allah lah. Yang ini kata Jibril pula. Kata-kata Jibril. Jibril berkata, kemudian Nabi sampai kepada kita kan. Ini tentang hukum menggantung gambar di rumah. Hukum menggantung gambar di rumah dan hukum memelihara anjing dan memelihara anjing. Ini dipanggil dalam hadis hukum ya. Kalau kita belajar hadis tu, kitab hadis ni dia ada kitab hadis hukum. Dia kumpulkan dalam kitab tu semua hadis hukum. Hukum fiqh lah. Buat semayang, buat puasa, buat ni semua saya buat haji. Dipanggil kitab hadis hukum. Saya masa belajar tu pernah belajar kitab hadis hukum tu. Dia bahas, dia keluarga ni dia bahas sebab fiqh. Kan? Ini hukum menggantung gambar dalam rumah dan hukum memelihara anjing. Ini ramai ya masyarakat kita yang suka gantung gambar kat rumah kan. Gambar apa? Gambar grade U kan. Anak 10 orang 10 pin gambar. UAM apa ni? Universiti Utara, UK, USA apa semua ada. Tadi memang kawan saya. Anak dia 10 orang, adik-adik 10 orang 10 pin gambar dia gantung semua masuk U lah tu kan. Kalau ikut hadis ni tak boleh sebenarnya. Kenapa tak boleh? Sebab Nabi beritahu Jibril beritahu kepada Nabi ya. Jibril beritahu Nabi. Siapa yang kat rumah dia ada tengok buku nampak gambar ni anjing, memang kita tak pakai anjing ni kan. Tahu lah kalau orang Islam pakai anjing. Memang malaikat tak masuk kan. Jibril kata malaikat rahmat tak akan masuk rumah yang ada gantung gambar kat rumah dia. Gambar macam tu kan. Tu frame gambar lah. Gambar bunga tak apa. Gambar benda lain. Gambar air ke, gambar binatang tak boleh ya, maksudnya makhluk yang hidup ya. Gambar kereta tak apa. Jangan gambar makhluk yang hidup. Kita manusia ke binatang ke tak boleh. Malaikat rahmat tak masuk rumah orang macam ni ya. Malaikat rahmat terhalang untuk masuk ke dalam rumah jika mempunyai gambar-gambar makhluk bernyawa. Akibatnya hilanglah kasih sayang sesama ahli keluarga dalam rumah yang didiami. Bukan itu saja, perselisihan faham rumah tangga selalu panas, tidak bahagia, rezeki sempit, serta ada sahaja masalah yang sering berlaku kerana tiada lagi rahmat dan keberkatan yang diberikan di dalam rumah. Dengan main-main ya, kesan dia bila malaikat rahmat tak masuk rumah kita, rumah tu terasa panas. Maksud panas, tak selesa. Panasnya selalu suami isteri selalu bergaduh kan. Anak tak dengar cakap ya. Nak kata miskin tak, kaya, semua dah ada rumah kan. Anak-anak ni dapat, isteri nak ni suami bagi, suami pun ada, semua ada benda. Tapi sebab apa rumah tu berasa tak bahagia kan, berasa panas. Ini antara sebabnya. Sebab malaikat rahmat tak masuk dalam rumah dengan tak ada malaikat rahmat. Sedangkan malaikat rahmat jika ada di sisi kita, ia membawa 1000 rahmat dengan izin Allah, iaitu hati menjadi lebih tenang, jiwa rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki juga sentiasa dipermudahkan Allah. Malah malaikat rahmat juga bertugas menjaga keselamatan kita. Kita banyak membaca Al-Quran, zikir dan berdoa. Kalau ada lah gambar kat rumah kita, turunkanlah kan. Kalau dia tanya, awak kahwin lah. Awak kahwin pun tak boleh. Tak boleh.
Tak boleh. Memanglah ada khilaf, tapi ini pendapat yang aula lah, pendapat yang pernah dalam hadis lain, Sayyidina Aisyah sedang pada dia ada bantal kan, dia sulam gambar binatang mungkin kat bantal tu. Dia letak dia diri dia tu kan. Nabi nampak, Nabi baring kat bantal tu. Maksudnya kalau gambar tu letak dalam elbow, simpan je bukunya tu kan. Jangan dirikan dia. Tak boleh dia. Bukan apa dia seumpama macam berhala. Dia pegang macam tu kan, menyerupai macam tu kan. Tapi bila Nabi pesan macam tu, janganlah kita buat kan. Kalau ada gambar kata gantung tu, tak payahlah tengok. Tak payah tunjuk lah kan. Dalam album cukup dalam album. Dalam album, simpan dalam album. Hukum dia. Gambar yang lain boleh. Tumbuh-tumbuhan kan, pemandangan, itu tak apa. Kereta, motor, basikal, ikutlah. Itu lain kan. Jangan benda menyawa kan. Menyawa tak boleh kan? Patung permainan macam teddy bear apa sebelum tu, walaupun cantik, mahal macam mana pun, jangan kita susun dia berdiri macam tu kan. Letak susun dalam almari macam patung tu kan. Anak-anak permainan anak kita, jatuhkan dia, baringkan dia kan. Tak boleh kan? Tak boleh cukup. Malaikat rahmat tak masuk dalam rumah kita. Dosa ke? Nak cakap dosa, tak cakap dosa ni, tapi malaikat tak masuk rumah kita. Malaikat rahmat tak masuk rumah kita. Tak berkat dalam rumah kita kan. Lepas tu balik rumah tu, kita lebih suka duduk kedai mamak lah tu. Tak suka duduk rumah. Sebab rumah tak ada rahmat. Lepak kedai mamak. Kan. Gurau je Okey, seterusnya kita pergi pada hadis seterusnya. Qala Musa ibnu Imran, ya Rabb, man a'azzu ibadaka indak? Qala man iza qadara ghafara. Rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah. Okey, tadi Jibril berkata ni Musa ibnu Imran, Nabi Musa lah ni. Nabi Musa. Macam mana Nabi tahu? Ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sampai kepada kita. Bertanya Nabi Allah Musa ibn Imran, ya Tuhanku, siapakah semulia-mulia hamba engkau di sisi engkau? Berfirman Allah Ta'ala, ialah mereka yang apabila berkuasa ianya memurkai, tetapi tidak dimurkainya, bahkan diampun. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa ni dia Nabi yang dipanggil apa? Kalimullah kan, boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara direct. Nabi Musa kan, dia ketika bermunajat kepada Allah di Bukit Tur Sina kan, dia boleh berkata-kata dengan Allah secara direct. Itu kelebihan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, siapakah semulia-mulia hamba di sisi engkau? Allah beritahu kepada Musa, ialah orang yang ada kuasa apabila dia marah kan, tapi dia tak marah, diampunkan orang tu. Itulah orang yang paling mulia. Ini berkaitan dengan sifat marah kan, tak marah. Sebenarnya orang yang boleh menahan marah ni adalah orang yang kuat. Orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Kita tengok orang tu lagi kuat marah, lagi hebat dia kan. Marah tengking, kuat dia, takut orang kan. Tidak kan? Sebenarnya Nabi kata orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan marah dia. Sifat marah dia, dapat menahan sifat marah dia. Bahkan diampunkan dia kan?
Mungkin dia orang ni ketua kan, ketua masyarakat ataupun menteri ke apa ke. Ada orang buat sesuatu yang dia marah, dia tak balas. Dia tak hukum orang tu, sedangkan dia ada kuasa untuk hukum orang kan. Dia maafkan orang tu. Itulah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Memang payah kan nak buat. Kita ni ada kuasa, tiba-tiba nak maafkan orang, memang payah benda tu. Tapi benda payah itulah dia punya balasan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Macam peksa lah, kita peksa kan. Lagi payah pelajaran kita tu kan, lagi hebat habuan dia kan. Masa kita belajar dulu kan, kalau subjek yang senang tu dapat A, tak boleh heran, biasa lah. Tapi subjek yang payah dapat A, maksudnya dia punya power tu lagi tinggi kan? Okay, kita pergi pada hadis yang keempat. Qalat Ummu Sulaiman ibni Dawud li Sulaiman, ya bunayya la tuksirun naum bil lail, fa in kasratan naum bil laili tatrukul insan faqiran yaumal qiyamah. Rawahul Baihaqi an Jabir. Ini kata-kata ibu Nabi Sulaiman pula kan? Nabi menyampaikan kepada kita kata-kata pesan ibu Nabi Sulaiman kepada Nabi Sulaiman kan? Sulaiman bin Dawud. Nabi Sulaiman ni anak kepada Nabi Dawud. Ayah ni Nabi juga. Ayah ni Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni terkenal dengan Nabi yang paling berkuasa. Dia menguasai seluruh dunia. Dia menguasai bukan saja manusia, dia menguasai jin. Jin pun dia boleh perintah. Dia menguasai binatang, dia boleh bercakap dengan binatang. Kelebihan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni bila orang puji dia, apa dia kata? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kelebihan yang Allah bagi. Dia tak berbangga diri, dia puji kepada Allah Taala. Allah yang bagi pada dia, betul dia jadi hebat kan? Hadza min fadli Rabbi. Inilah kelebihan yang Allah bagi. Kelebihan Tuhanku, kelebihan Tuhanku. Nabi Sulaiman cakap. Nabi Sulaiman ni kisah dia menarik ya. Bila dia wafat, dia tongkat. Ada Quran dia cerita kan. Kita ingat ayat tu. Dia bertongkat kan. Jin-jin ni semua tak tahu dia dah wafat. Macam tu kan. Lamanya dia tu dia bertongkat tu sampai anak-anak makan tongkat dia. Anak-anak makan lepuk tongkat tu, jatuh tongkat Nabi Sulaiman, lepah. Barulah jin-jin ni tahu Nabi Sulaiman dah wafat. Macam tu sekali dia. Dia pelik kan. Itu kisah dia wafat. Dalam Quran dia sebut. Dia tak ingat ayat apa. Pernah jumpa itu kan. Kisah Nabi Sulaiman wafat. Okey, ayat bersabda oleh bonda Nabi Sulaiman, Ibnu Dawud. Sulaiman anak Nabi Dawud. Kepada anaknya, iaitu kepada Nabi Sulaiman, hai anakku, jangan kamu banyakkan tidur di waktu malam. Maka yang demikian mempapakan manusia di hari kiamat. Ini malam, betapa pula kalau tidur pada waktu siang. Ibu Nabi Sulaiman berpesan kepada Nabi Sulaiman, jangan banyak tidur pada waktu malam kan? Kerana katanya kalau banyak tidur pada waktu malam menyebabkan kita ni papa ni miskin kan? Miskin, fakir pada hari kiamat. Kenapa dia cakap macam tu kan? Kalau tidur malam kan? Jadi kan, maksudnya malam ni digunakan oleh hamba-hamba orang yang soleh sebagai amalan untuk beribadah
Maksudnya janganlah tidur je kan, tak bangun malam, solat sunat. Yang lebih teruk lagi, tak bangun sembahyang subuh. Tidur terus. Subuh pun tak bangun. Lagi teruk tu. Kita tengok bagaimana tidur yang disarankan dalam Islam kan. Dalam Islam macam mana, tidur yang macam mana kan. Kalau ikut ilmu kesihatan, saya baca sikit tadi kan, ilmu kesihatan dia kata tidur malam ni bagus 7 hingga 8 jam. 7 hingga 8 jam. Mungkin tidur pukul 10 malam, pukul 6 ke, pukul 5 pagi ke, 7 jam kan. Itu paling bagus lah tidur kan. Segi sudut kesihatannya. Tapi dalam Islam, waktu tidur yang paling bagus macam mana? Yang pertama, tidur di awal malam. Tidur lepas isyak, tidur. Kalau tak ada apa kan, pukul 10 ke, jangan tidur lewat. Tidur 11, 12, tidur budak kan, main game apa semua kan. Anak-anak kena ajar tidur awal. Anak saya main telefon, tu marah kan. Dia duduk dalam selimut, tengok bercahaya selimut dia. Telefon. Budak-budak kan, tidur lewat. Bangun gerak semua pun payah kan. Dia tidur awal. Bagi lah orang yang ada anak kecil mungkin payah sikit kan. Lagi anak tak tidur, dia tak tidur. Ni anak susah ni kan. Tidur awal, tidur awal. Jadi kita bangun subuh tu pun selesa kan, sedap. Memang automatik lah. Pukul 5 sedap ni kan, sedap. Tidur awal memang sedap kan. Memang sedap kan. Tidur awal dia lepas isyak. Yang kedua, tidur di siang hari. Tidur di siang hari pun disuruh oleh Rasulullah kan. Macam mana di siang hari tu? Selepas zuhur kan, dia panggil Qailulah. Qailulah kan, betul? Qailulah istilah. Tidur sebentar. Lepas zuhur tu rehat kan. Dari segi ilmu kesihatan pun bagus untuk jantung kita. Rehat. Sebab siang ni kita kerja kan, kerja. Kalau lepas zuhur tu tidur sekejap dalam setengah jam tu, tidur rehat sekejap, jadi jantung kita sempat rehat. Tidur di siang, maksudnya tidur selepas waktu zuhur, dipanggil qailulah. Okey, waktu tidur yang dilarang dalam Islam macam mana pula? Tidur di pagi hari, lepas subuh. Lepas subuh tidur. Budak suka tidur kan. Kalau orang tua tidur lepas subuh tak tahulah. Tua tidur lepas subuh. Tidur tengah hari bangun kan, cuti lah kan. Saya datang subuh ni kan dalam pukul 6 dah lebih kan. Orang bukan Islam ni dah jogging dah. Pukul 6 tu jogging dah. Dia tak sembahyang pun. Dia cakap sembahyang subuh ni kita tak sembahyang. Tapi dia dah jogging dah tu. Kita tidur lagi kan. Rasa dia pun tahu maksudnya bangun awal bangun awal. Tidur di pagi hari ni menyebabkan fakir payah rezeki, mahal rezeki ni. Mahal. Allah nak bagi rezeki kita payah bagi kita. Orang yang suka tidur pagi kan. Dah lah subuh tak sembahyang. Direct tu pukul 7, pukul 8, pukul 9. Budak lelaki lah kan. Anak lelaki ni memang kena train dari kecil kan. Kalau biar orang besar, susah lah hidup dia kan. Waktu tidur di petang hari. Petang ni macam mana lepas asar? Lepas asar ni tak ada galakkan tidur dia akan jadi penyakit kan. Macam lah, jadi pening kepala, jadi macam mengigau buat dia kalau tidur pada petang kan. Kemudian dilarang juga tidur setelah maghrib. Setelah maghrib jangan tidur. Nanti terlajak kan, isyak tak semayang.
Kalau tidur selepas maghrib kan, kita nak bangun isyak tu payah kan? Memang payah. Orang kejut tu payah main isyak kan. Jadi lajak kan, kita subuh sudah kan. Jangan tidur selepas maghrib. Kalau penat macam mana pun, tunggu isyak tu. Main isyak tu kan. Okay, tengok adab tidur dalam Islam macam mana adab tidur. Ini benda ni dari kecil kita belajar kan, selalu kalau berwuduk ketika nak tidur, membaca doa sebelum dan sesudah tidur, tidur dengan posisi miring ke sebelah kanan ketika tidur, meletakkan tangan di bawah pipi kanan ketika tidur, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum tidur, tidur di waktu awal malam, tidak tidur dengan posisi terungkap, mengusap wajah setelah bangun tidur, beristijab dan istighfar, serta bersiwak setelah bangun tidur. Ini doa sebelum tidur ni. Saya ada dengar YouTube ni arwah Syekh Ali Jabir kan. Selepas dia meninggal tu banyak YouTube dengan video dia lah. Salah satunya dia tentang tidur ni. Dia cerita tentang roh kita masa tidur tu, roh kita ni dipegang Allah SWT kan. Allah pegang roh kita ni 2 kali ya. Yang pertama masa kita mati, tu Allah pegang roh kita. Yang kedua masa tidur. Masa tidur Allah pegang roh kita. Kita tak sedar kan? Tak sedar ke? Tak sedar masa tidur tu Allah pegang roh kita. Kalaulah masa tidur tu Allah tak kembalikan roh kita, maksudnya dia akan mati lah. Masih bisa tidur kan? Kan ada orang yang tidur beberapa pagi meninggal. Maksudnya Allah tak kembalikan roh tu. Allah pegang terus. Kalau Allah orang yang itu Allah kembalikan roh ni, kembali balik. Maksudnya setiap malam roh kita ni, kita dah mati sebenarnya. Setiap malam kita dah mati. Sama ada Allah pulang balik ataupun tidak, tu je. Tapi memang sebenarnya kita dah mati masa tidur tu. Kalau Allah tak pulang kan, tak bangun lah pagi tu. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yusil ukhra ila ajalin musamma. Itu ayat dia tentang Allah pegang roh kita tu 2 kali. Masa tidur Allah pegang roh kita. Kalau hidup pada Allah. Kalau mati tak ada dipegang, tak ada habis dah. Kan? Sebab tu sebelum tidur baca doa kan. Doa yang paling mudah, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Kan? Ada doa lain lagi yang saya dengar Syekh Jabir itu cerita. Doa ni saya tak ingat ada punya lafaz dia, tapi maksud dia lebih kurang. Ya Allah, kalau malam ini malam ini kalau engkau pegang roh aku, maksudnya matilah kan, aku pegang kan, tak bagi dah, tak pulang balik dah, kau matikanlah aku dalam mati yang husnul khatimah. Dan kalau kau kembalikan roh aku pada malam ini, pagi esok, pastikan aku hidup dalam keadaan yang beribadah kepada engkau. Doa tu ada cantik kan, dia punya masuk ayat dia kan. Kita ni tidur letak kepala krong ingat apa dah kan. Tak ingat dah doa-doa apa semua kan. Ataupun yang lebih teruk lagi tengok TV kan. Tengok TV terlelap tengok TV. Mimpi lah apa yang ada TV tu kan. Kalau mimpi yang elok kan. Ini berkaitan tidur tadi, Ibu Nabi Sulaiman berpesan kepada Nabi Sulaiman, pada kita jugalah, pesan pada kita, jangan tidur malam tu tidur semata-mata, tak jangan tidur. Bangun juga untuk beribadah. Tiap malam pun baik sekali bangun ke beribadah kan. Okey. Tengok pada hadis yang seterusnya, popularnya. 948 950. Apa ni? 948. Ada 2 hadis ya. Satu hadis
ala niyati salihah. Allahumma as'aluka min salih ma tu'tannas minal mal wal waladi ghairi dhal walal mudillah. Rawahu Tirmizi an Umar. Okey, yang ini pula Nabi mengajarkan doa kepada kita. Nabi suruh kita berdoa lah dengan doa ini kan? Maksudnya bacalah, hai Tuhanku, jadikanlah batinku itu terlebih baik daripada zahirku, dan jadikan zahirku itu baik. Hai Tuhanku, aku pohon akan kamu dari sebaik-baik barang yang engkau beri akan manusia, daripada harta dan ahli, iaitu ahli keluarga lah, dan anak pinak, yang mana tiada berkesesatan dan tidak menyesatkan orang. Okey, ini doa dari Nabi. Doa ni sebaik-baik doa kita ambil dari Al-Quran ya. Itu doa yang paling bagus. Kalau orang tanya doa bagus, Al-Quran. Apa doa Al-Quran? Banyaklah kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah, tu Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, itu Al-Quran. Apa lagi doanya? Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ila akhir. Banyak doa dari Al-Quran. Itu doa yang paling baik sekalian doa. Kemudian selepas doa Al-Quran, doa yang diajar oleh Nabi SAW. Itu kita kena utamakan ya. Dalam doa tu, yang pertama, ranking pertama, guna Al-Quran. Yang kedua, guna doa daripada yang diajar oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga, gunakan doa yang diajar oleh ulama'-ulama'. Kan ulama' yang ajar doa ni salafus soleh. Dan yang akhir sekali, doa kita sendiri. Kita susun ayat kita sendiri kan. Ataupun kalau tak pandai bahasa Arab, kita guna doa yang dibaca oleh imam-imam Masjidil Haram kan. Doa dia cantik kan. Kalau kita doa bahasa kita lah, bahasa Melayu kita kan. Itu lebih, kata orang lebih tahu, lebih rasa dalam jiwa kita kan. Kita doa bahasa Melayu, kita faham benda kan, faham. Ini lebih, ni kan doa dari kecil sampai tua doa, tapi tak faham doa kita baca tu apa kan. Sebab tu kita tak rasa khusyuk ketika berdoa kan. Dalam doa ni, apa yang Nabi suruh kita minta kan? Minta Allah jadikan batin kita ni lebih baik daripada zahir kita. Hati lah. Batin ni dalam lah kan. Maksudnya nak baik belaka kan. Bukan kata nak baik batin je, zahir tak baik, tak. Tapi minta Allah baikkan, perbaikkan batin kita kan, hati kita ni kan. Hati ni penting. Kalau baiklah hati, maka baiklah jasad kita. Kan ada hadis tu kata, iza saluhat saluhat jasadu kullu. Ada wahiyal qalb, hati tu. Bila hati tu baik, baiklah jasad kita. Tapi ada orang kata, dia tu nampak dia jahat tapi hati baik. Itu macam mana pula? Adakah orang kata kan? Orang kutuk kan? Dia tu bukan jahat, nampak jahat tapi hati baik. Tak betul tu kan? Sedangkan Nabi beritahu, kalau hati baik, jasad pun baik lah. Mana boleh hati baik tapi jasadnya tak baik? Dia berlawanan, tak boleh kan? Hati ni peretak pada jasad kita kan, anggota kita. Waja'al minta kepada Allah baikkan batin kita, baikkan zahir kita. Batin hati, kalau zahir tu anggota badan kita kan, minta Allah perbaiki. Kemudian minta Allah perbaiki juga harta kita, harta yang baik. Ahli ni
ahli keluarga kita lah, sahabat handai sekeliling kita, orang yang baik-baik. Dan akhir sekali minta anak-anak yang baik, yang tidak sesat dan juga tidak menyesatkan. Itu anak-anak kita. Anak kita ni sebenarnya jadi pelaburan kita. Pelaburan akhirat kita. Pelaburan akhirat lah yang nak cakap ni kan. Anak-anak ni lah pelaburan akhirat kita. Sebabnya ya, bila sebut pelaburan ni, kalau kat dunia ni kan, macam ASP ke apa ke, kita masuk duit, tunggu untung je kan, tunggu dividen. Dapat dividen, tak buat apa pun. Itu bukan buat kerja, tak duit, tak modal je kan, tunggu dividen. Dulu 7%, sekarang pun 4%. Tahun ni kan, tak banyak kan. Jadi anak ni adalah pelaburan kita untuk akhirat. Macam mana pelaburannya? Kita didik anak kita dengan ilmu agama, jadi anak yang soleh, anak solehah kan. Bila kita mati, setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak kita direct dapat kepada ibu ayah yang telah meninggal dunia. Walaupun dia tak niat pun untuk mak ayah dia, tak niat. Tak perlu dia kata, saya sedekah ni niat untuk mak ayah. Sama ada dia niat ke tak niat ke, tak dapat pada mak ayah yang telah meninggal dunia. Itu pelaburan tu. Kalau 10 orang anak dia macam tu, semua baik belaka. Mak ayah dalam kubur relax. Masuk, sahab masuk. Dividen masuk. Lagi masuk dividen. Dia dah mati dah. Tapi anak semua anak yang soleh, solehah, masuk hari-hari pahala ke dia. Relax tengok anak dia, anak baik semua kan. Pelaburan akhirat. Macam mana pula kalau anak meninggal dulu kan? Ni mak ayah ni lah, mak ayah. Anak dia meninggal dulu kan? Boleh tak mak ayah ni nak bagi pahala kepada anak yang meninggal? Hari ni sebab hari ni saya tengok soal khabar tu, bukan saya nak kutuk lah kan, tapi saya macam tak kena dengan cara dia kan. Seorang artis lah dah meninggal. Mak dia pun mungkinlah nak buat satu kebaikan tu anak dia kan. Dia nak jual barang anak dia tu, dia nak wakafkan untuk pelaburan anak dia kan. Tu saya rasa macam tak kena cara dia cakap macam tu kan. Tak kena konsep Islam lah, konsep tak betul, tak kena. Bukan tak boleh kita nak buat kebaikan untuk orang yang telah mati, boleh kan. Tapi cara dia tu macam dalam konsep Islam tak berapa kena kan. Kalau dia sayangkan anak dia, dia didiklah anak dia dengan ilmu agama selalu. Itu cara kita sayangkan anak. Bukan bila dah mati baru kita nak sedekahkan untuk dia. Salah cara dia, konsep salah. Dalam paper lah, ada paper dia highlight ke tajuk tu. Tak kena cara tajuk ni. Sayangkan anak kita, bagi ilmu agama kepada dia. Jadi anak yang solehah. Itu cara kita sayangkan anak kita kan. Bukan bila dah meninggal baru kita nak buat kebaikan untuk dia kan. Tak kan. Dia panggil apa dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tu tak akan terkesan dengan kebaikan orang lain. Yang anak dia lain yang anak dengan mak itu lain. Tapi orang lain tak kesan. Mak buat baik tak ada kesan pada anak yang mati, tak ada. Tapi memanglah boleh doakan untuk anak, boleh doakan doa tu lain. Tapi perbuatan baik tu, contoh anak tak semayang kan, dulu masa dia hidup tak semayang, kita pun macam mana nak buat, siang dia kan takut dia kita sedekah kan, nak ganti semayang tak semayang tu, tak boleh, tak dapat, tak boleh ganti benda tu. Tu dia tanggung sendiri. Tanggung sendiri ya. Sayang ke anak, ajar dia ilmu agama, didik dia baik-baik kan, taat kepada Allah dan Rasul. Itu cara kita sayang anak kita kan. Jadi saya rasa cukup setakat tu untuk kuliah pada malam ni. Kalau ikutkan, saya prepare yang satu hadis lagi, tapi rasa panjang lah ni kan. Cukup dah setakat tu. 1, 2, 3, 4, 5 hadis pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah sedikitnya manfaat untuk kita bersama kan, untuk kita amalkan
menjadi manusia yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni semakin hari semakin hampir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada suka tak suka ataupun tak suka, kita makin hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin dekat kepada kematian. Hari-hari kita dengar orang yang mati, kuning mati. Jadi kita makin hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenalah kita persiapkan diri kita. Mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik, dan juga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Allah ampunkan dosa kita, ya. Ingat Allah ampunkan dosa kita. Kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk syurga bukan sebab amalan kita, bukan. Sebab Allah ampunkan dosa kita. Kita banyak dosa, ya. Allah ampunkan dosa kita, Allah beri rahmat kepada kita. Oh, kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jadi kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tunggu dengan tasbih kepada Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.